Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dunia politik Malaysia digemparkan dengan berita paling mengejutkan, yaitu apabila ahli Parlimen Labuan, orang yang tak disangka-sangka langsung, bakal menggugat Perikatan Nasional, akhirnya beliau pula mengisytiharkan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Selepas beberapa jam selepas beliau mengisytiharkan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan, ini yang berlaku terhadap beliau. Baru-baru ini juga kalau kita masih ingat, Iskandar Zulkarnain, ahli Parlimen Kuala Kangsar, telah pun diberikan tindakan, hanya disuruh atau diarah memberikan surat tunjuk sebab. Adakah dengan itu, adakah dengan arahan surat tunjuk sebab itu menyebabkan ada ahli parlimen daripada Perikatan Nasional mula berani untuk menyatakan apa yang terbuku di hati mereka selama ini? Kalau mungkin sebelum ini berlaku takut-takut, ada yang takut-takut nak beritahu bahawa mereka perlu peruntukan dan akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkinkah hanya kerana tindakan surat tunjuk sebab itu menyebabkan lebih ramai lagi berani? Hari ini, nasib ahli Parlimen Labuan yang telah mengisytiharkan sokongan Perdana Menteri akan dibincangkan, kata ahli MPT Bersatu, Wan Saiful Wanjan, ketika berkata perbincangan mengenai Suhaili Abdul Rahman akan diadakan dalam masa terdekat ini. Persoalan netizen ialah, apakah pilihan yang ada pada Muhyiddin Yassin selaku Presiden Parti Bersatu? Adakah mereka akan diberikan hukuman kali ini atau hanya dengan memberi surat tunjuk sebab sekali lagi? Ada yang cuba meramalkan mungkin Muhyiddin Yassin akan membuat tindakan yang lebih berat. Tapi tindakan yang akan lebih berat ini, apakah ia akan memecat? Kalau ahli parlimen dipecat, seingat saya, Akta Undang-Undang Lompat Parti akan membolehkan ahli parlimen tersebut memilih parti politik yang mereka mahu selepas itu kalau mereka dipecat daripada parti atau gabungan yang mereka wakili. Jadi, apa yang boleh dibuat? Adakah akan menggantung keahlian mereka? Itu persoalan besar. Bersatu akan mengadakan perbincangan mengenai kedudukan ahli Parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman, yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Wan Saiful Wanjan berkata, parti baru saja dimaklumkan mengenai surat Suhaili dan sebarang keputusan hanya akan dimaklumkan selepas perbincangan selesai. Kita baru baca surat dikeluarkan ahli Parlimen Labuan Suhaili. Jadi, akan ada perbincangan dilakukan di peringkat parti dan dalam kalangan ahli parlimen dalam masa terdekat, kata beliau. Saya yakin di pihak parti akan membuat keputusan dan pengumuman yang sesuai dengan keputusan kita selepas perbincangan diadakan, katanya pada sidang media di parlimen hari ini. Terdahulu, Suhaili, ahli Parlimen Labuan, menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim selepas mengambil kira permasalahan rakyat Labuan yang berdepan kos sara hidup semakin tinggi serta gangguan bekalan air dan bekalan elektrik yang berterusan. Suhaili, wakil rakyat kedua daripada Bersatu yang menyokong kepimpinan Anwar selepas ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid turut berbuat demikian pada 12 Oktober yang lepas. Saudara, sila tinggalkan komen anda. Pertama, adakah anda bersetuju dengan tindakan ahli Parlimen Labuan ini untuk menyokong Kerajaan Perpaduan Anwar Ibrahim untuk memperjuangkan hak pengundi di kawasan parlimen mereka? Adakah tindakan Suhaili ini adalah tindakan yang perlu dipuji? Pada pendapat saya, tindakan itu patut dipuji. Kerana tindakan Suhaili membelakangi di kepentingan diri sendiri dengan sanggup mengambil risiko yang paling besar, mungkin dipecat atau mungkin akan mempengaruhi masa depan karier politik beliau. Itulah yang paling terbaik. Beliau sanggup
mengambil risiko tersebut semata-mata untuk membuatkan rakyat di kawasan yang beliau wakili terjamin dan juga dapat diperjuangkan. Saudara-saudara sekalian, persoalan lain yang lebih besar lagi ialah adakah dengan ini, dengan tindakan-tindakan ahli parlimen kedua ini, terutama yang kali kedua ini, akan membawa kepada rentetan yang lebih besar sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataukah dengan rentetan ini maka akan membuatkan hati, pemikiran dan jiwa Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional akan berubah untuk menyokong pula kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan membuat MOU. Sama-samalah kita tunggu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, akhirnya dapat didedahkan melalui analisis dan pemerhatian kita dapati inilah faktor dan inilah sebabnya dua ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, daripada Parti Bersatu, menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum Anda ikuti ulasan sepenuhnya selepas ini, saya ingin nyatakan kepada Anda bahawa tindakan ahli parlimen, dua ahli parlimen daripada Bersatu itu menyokong Anwar Ibrahim amatlah disokong atau kita setujui. Kerana mereka benar-benar mementingkan rakyat yang mereka wakili. Selain daripada itu, yang menjadi kehairanan kita ialah kenapa Muhyiddin Yassin tidak meniru sahaja apa yang telah dilakukan oleh Anwar Ibrahim? Dan ini jawapan dia. Kalau ada orang kata Anwar Ibrahim ini kejam kerana tidak memberi peruntukan kepada ahli parlimen, Anda harus belajar terlebih dahulu sejarahnya. Siapa yang memulakan perkara itu? Perkara itu sebenarnya pernah sudah dilakukan sebelum ini, sebelum kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu kerajaan perpaduan ini dibuat. Pada waktu kepimpinan Perikatan Nasional yang diterajui oleh Perdana Menteri waktu itu iaitu Ismail Sabri Yaakob, perkara ini iaitu peruntukan ahli parlimen memang telah pun dilaksanakan pada waktu itu. Jadi, kalau Anda pernah dengar Perikatan Nasional kata tindakan itu kejam, sebenarnya mereka telah pun pernah melalui dan melakukannya. Kerana waktu Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim dengan berani, tanpa rasa ego, tanpa rasa malu-malu, beliau membelakangkan atau membuang segala ego, angku, bahkan apa lagi kewajaran-kewajaran yang lain dibuangnya untuk semata-mata memperjuangkan ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan. Beliau berjumpa dengan Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri waktu itu, untuk melakukan ataupun memeterai MOU bagi mendapatkan peruntukan tahunan untuk semua ahli parlimen di bawah Pakatan Harapan pada waktu itu. Kalau Anwar sanggup lakukan itu pada waktu pemerintahan bersama antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, persoalan kita ialah kenapa pula Perikatan Nasional kata Pakatan Harapan BN ini kejam. Walhal pada waktu itu Perikatan Nasional juga sebahagian daripada kepimpinan di Putrajaya bersama Ismail Sabri Yaakob pada waktu itu. Jadi, mereka sebenarnya sudah tahu bahawa perkara itu pernah dilakukan pada waktu mereka memimpin bersama. Jadi, nasihat ataupun mengikut pendapat penganalisis politik, pemerhati politik yang ada di Malaysia, adalah tidak wajar Muhyiddin terus-menerus membiarkan jemputan ataupun gesaan daripada Perdana Menteri supaya semua ahli parlimen dan melalui wakil daripada ahli parlimen Perikatan Nasional iaitu Hamzah Zainuddin
perlu berjumpa dengan segera dengan Timbalan Perdana Menteri yang kedua, Fadila Yusuf, bagi mendapatkan MOU tersebut. Lagi pula, Anda sudah tahu bahwa tidak ada jalan lagi lain untuk Perikatan Nasional nak tumbangkan kerajaan pada waktu ini selain daripada PRU 16 akan datang. Kalau nak harap menumbangkan kerajaan pada waktu ini melalui tebuk atap kah, langkah entah apa-apa punya langkah, itu tidak akan berlaku lagi. Hampir-hampir, bolehlah kata mustahil lah, bukan hampir-hampir mustahil. Memang mustahil sudah. Kerana kita dah lihat, dua ahli parlimen daripada Perikatan Nasional dan daripada Parti Bersatu telah pun menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Makna kata, bukan Anwar Ibrahim tumbang, bahkan dia makin menjadi kuat. Kalau dulu Anwar Ibrahim sudah hilang majoriti 2/3 di Dewan Rakyat akibat daripada penarikan sokongan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman apabila beliau menyertai blok pembangkang. Kali ini Anwar Ibrahim kembali menjadi 2/3 sokongan di Dewan Rakyat, bahkan lebih satu lagi. Jadi Anwar Ibrahim memang mustahil untuk ditumbangkan lagi. Lagi pula, ada juga penganalisis politik mengatakan pertukaran ataupun pertukaran penggiliran ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong pada penggal ke-17 ini, apabila Sultan Ibrahim sudah pun diisytiharkan sebagai sebagai yang di Pertuan Agong pada bulan Januari akan datang ini, ada penganalisis politik mengatakan itu juga akan menjadi pemangkin kepada mustahilnya Perikatan Nasional dapat menumbangkan Anwar lagi. Kerana kita sedar, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bakal yang di Pertuan Agung ini, yaitu Sultan Ibrahim, Sultan Johor, adalah seorang yang amat tegas. Beliau tidak meminati langkah-langkah Sheraton, langkah-langkah tebuk atap, tebuk dinding atau tebuk atap dan sebagainya. Baginda tidak berminat tentang perkara itu. Baginda tak suka dengan perkara seperti itu. Ada banyak bukti yang berlaku dalam kepimpinan di Johor sendiri. Selain itu, Baginda juga pernah bertita. Sultan Ibrahim pernah bertita bahawa Baginda berharap supaya kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat diberikan masa untuk memimpin dan membangunkan negara. Baginda bertita bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu diberikan masa kerana ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil teraju kepimpinan negara ini, barulah diketahui bahawa kedudukan keuangan negara ini dalam keadaan yang amat mendukacitakan. Jadi, titah Baginda Johor beri masa kepada Anwar Ibrahim dan Baginda percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh melakukannya. Dengan itu, kita dapat meramal bahawa tindakan tebuk atap, tebuk dinding, kalau nak melakukannya, pasti tidak akan disukai oleh bakal yang di Pertuan Agong Malaysia ini. Jadi oleh sebab itulah, kita berharap Muhyiddin Yassin segeralah melakukan tindakan, yaitu seperti yang dikatakan oleh Sabudin Hussein. Muhyiddin Yassin sepatutnya melupakan rasa ego, keras kepala, degil itu untuk memperjuangkan hak ahli-ahli parlimen di bawah kepimpinan Perikatan Nasional. Jangan sampai pepatah Melayu sudah berlaku, barulah tengada. Seperti pepatah Melayu kata, jangan sampai nasi sudah menjadi bubur, sudah terlambat. Jangan sampai 30 ahli parlimen Perikatan Nasional daripada Parti Bersatu akan pula beralih menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan waktu itu sudah tidak boleh melakukan apa-apa lagi. Yang akan tercalar ialah kepimpinan Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin itu sendiri. Dan pastilah itu adalah berita yang kita tidak mahu berlaku dalam kepimpinan Muhyiddin Yassin.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita dikemparkan lagi dengan satu lagi seorang ahli parlimen. Satu lagi ahli parlimen telah pun menyatakan dengan berani menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seakan-akan ada satu gerakan berani. Seakan-akan ada satu gerakan yang tidak lagi mempedulikan apa yang bakal terjadi kepada mereka, tapi hanya untuk memperjuangkan nasib rakyat di kawasan parlimen mereka. Ramai orang mengatakan bahawa mereka ini seperti sanggup menerima apa saja hukuman, sanggup menerima apa saja tindakan, bahkan sanggup menerima risiko terbesar dalam karier politik mereka. Sungguh pun dikenakan tindakan, mereka sanggup untuk melakukan perkara yang agak mustahil dilakukan, iaitu menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun demikian, selepas dua orang telah mengisytiharkan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, kali ini kita dapati ada satu perkara yang menakjubkan sebenarnya, iaitu selepas dua ahli parlimen bersatu menyokong Anwar Ibrahim, semua ini salah Muhyiddin. Ini satu persoalan yang besar yang patut kita kongsi bersama, kita rungkai bersama-sama. Benarkah dua ahli parlimen bersatu yang telah menyokong Anwar Ibrahim dengan berani dan sanggup mengambil risiko besar mempertaruhkan karier politik mereka kerana disebabkan oleh salah Muhyiddin? Hanya kira-kira 2 minggu selepas ahli parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid daripada bersatu mengumumkan sokongan kepada kepimpinan Anwar Ibrahim pada 12 Oktober lalu, kini seorang lagi wakil rakyat parti itu telah pun berbuat demikian. Ahli parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman, adalah ahli parlimen terbaru yang telah dengan berani, gagah berani dan sanggup menanggung risiko keluar ahli parlimen kedua daripada Bersatu dan Perikatan Nasional yang telah pun mengumumkan pendirian menyokong Anwar. Ada netizen mengatakan bahawa inilah ahli parlimen yang benar-benar berjiwa rakyat. Mereka sanggup meredah api, meredah risiko besar semata-mata untuk mendahulukan rakyat mereka. Tidak jauh berbeza dengan Iskandar Zulkarnain yang memberi alasan perlukan peruntukan dan kesukaran dalam memberi khidmat kepada rakyat di kawasannya. Sebagai alasan mengalih sokongan kepada Anwar, Suhaili pula membangkitkan rintihan berterusan daripada pengundi dan keperluan mendesak untuk membantu mereka sebagai asas keputusan yang diambilnya ini. Tambahan lagi, menurut Suhaili, rakyat Labuan sudah lama merintih akibat berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi, selain masalah bekalan air dan elektrik yang berterusan berlarutan sejak hampir 15 tahun lalu tanpa seberang penyelesaian. Begitupun sama seperti Iskandar Zulkarnain, Suhaili juga mengumumkan beliau akan tetap setia taat kepada Parti Bersatu, selain ingin terus kekal menjadi ahli parti tersebut. Iskandar Zulkarnain sudah pun diberi surat tunjuk sebab dalam hal ini. Dan dalam hal ini, Suhaili bersedia berdepan apa juga risiko dan tindakan disiplin daripada Bersatu. Menoleh ke belakang, keputusan Suhaili ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang amat mengejutkan. Kerana sudah beberapa kali kita mengulas atau menulis tentang perkara ini sejak 15 Oktober lalu lagi. 3 hari selepas Iskandar Zulkarnain mengumumkan sokongannya kepada Anwar Ibrahim. Dalam tulisan tersebut, Sabudin Husin pernah mengatakan, berdasarkan maklumat yang telah pun diperoleh oleh beliau, ditapati isu peruntukan bukanlah cerita dongeng. Dan ia benar-benar merupakan hambatan yang meresahkan bagi ahli-ahli parlimen blok pembangkang ketika ini. Dengan itu dinyatakan, jika Perikatan Nasional
terus keras hati dan degil untuk datang berbincang dengan kerajaan, saya dengan jelas menyebut bahwa ada beberapa ahli parlimen lain lagi akan mengambil langkah sama seperti Iskandar Zulkarnain. Namun demikian, telahan dan ramalan itu seakan-akan tidak diambil berat oleh Perikatan Nasional. Bahkan mereka masih percaya bahwa ugutan seperti pemecatan, pengantungan keahlian, tindakan undang-undang, tindakan disiplin parti boleh menegah ahli-ahli parlimen ini daripada melakukan tindakan mengalih sokongan kepada kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya itu telah memakan diri, kerana tindakan seperti itu sudah tidak lagi dapat menegah ataupun dapat menghalang daripada mereka memperjuangkan hak rakyat dan keperluan rakyat di tempat mereka. Tulisan tentang perkara itu telah pun dinyatakan oleh Sabudin Hussein dan anda boleh melihatnya dalam tulisan di sabudin.com. Jika saya pun boleh dapat maklumat berkenan, mustahil pemimpin Bersatu dan Perikatan Nasional tidak mengetahuinya, kata Sabudin. Dalam hal ini, Berikutan Perikatan Nasional semakin kini masih lagi keberatan, sehingga kini masih lagi keberatan, degil dan keras hati untuk datang berbincang dengan kerajaan. Bagi membincangkan soal peruntukan yang diperlukan itu, tindakan dua ahli parlimen ini tidak lain adalah Salah Muhyiddin sendiri. Selaku pengerusi Perikatan Nasional dan Ketua Blok Pembangkang, Muhyiddin harus membuang ego dan keras hatinya untuk gabungan itu datang berbincang dengan kerajaan. Demi kepentingan rakyat, Muhyiddin wajar mencontohi Anwar yang ketika mengetuai Pakatan Harapan dan menjadi Ketua Pembangkang, telah sanggup datang bertemu Perdana Menteri pada waktu itu, iaitu Ismail Sabri Yaakob, sehingga terwujudnya MOU antara kerajaan dengan pembangkang. Disusuli dengan semua ahli parlimen pembangkang, akhirnya diberikan peruntukan tahunan bagi kawasan masing-masing. Jika Muhyiddin rasa malu, cukup atas kapasitinya sebagai Ketua Blok Pembangkang untuk beliau membuat kenyataan media saja berkenan dengannya, dan kemudian biarlah Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang mengadakan perbincangan dengan Fadila Yusof, timbalan Perdana Menteri yang diberi tugas oleh Anwar untuk menyelesaikan perkara tersebut. Malah Anwar pernah menyebut, hari ini selesai perbincangan dengan Fadila, esok peruntukan akan segera disalurkan, kata Anwar Ibrahim. Maka nak tunggu apa lagi? Lagi pula, sebarang usaha untuk menebuk atap dan menjatuhkan kerajaan sudah jadi perkara mustahil sekarang ini. Melainkan kena tunggu ketibaan PRU16 saja untuk berbuat demikian. Tetapi kenapa masih mahu diseksa ahli-ahli parlimen dengan kesengsaraan 4 tahun lagi menjalankan kewajipan tanpa peruntukan? Atas Muhyiddin tak kisah melihat lebih ramai lagi ahli parlimen Perikatan Nasional bertindak seperti Kuala Kangsar dan Labuan ini. Ditulis oleh sabudinhussein.com 30 Oktober tahun 2023. Sebelum kita berpisah, apa komen anda untuk isu kali ini? Benarkah tindakan dua ahli parlimen Bersatu menyokong Anwar Ibrahim semua ini salah Muhyiddin? Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.